Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anda semua pada hari ini? KSM harapkan kita semua gembira dan ceria di samping keluarga tercinta. Okey, macam biasalah kita baca doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Waj'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim sadda fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, tak nak buang-buang masa lagi. Jom kita mulakan dengan cerita yang pertama untuk hari ini. Okey, untuk kisah yang pertama pada hari ini datangnya daripada Lela White Lily. Macam mana kisahnya tu? Jom kita mulakan. Mimpi seram masa berpantang. Cerita ni masa saya tengah dalam pantang lah. Baru je jadi beberapa bulan yang lepas. Anak saya ni waktu tu asyik menangis saja. Langsung tak nak tidur tau. Mula daripada pukul 10 malam tu sampai nak masuk waktu subuh. Barulah dia nak lelap tau. Dan setiap malam macam tu lah dia. Sampaikan saya ni dah rasa macam fed up sangat-sangat tau masa tu. Yelah, bila anak ni tak tidur, saya pun tak boleh nak tidur sekali. Penatlah saya, memanjang penat ajalah. Nak dijadikan cerita kan? Satu malam tu, disebabkan saya memang dah penat sangat-sangat tau. Saya terlelap sekejap. Masa saya terlelap tu, anak saya ni memang tengah menangis lah. Dan dalam tidur tu, saya sampai bermimpi tau. Dalam mimpi saya tu kan, ada hantu datang dan cekik anak saya. Kan? Yelah, naluri seorang ibu kan, cepat-cepatlah saya tangkap hantu tu, pegang leher dia kuat-kuat. Senang kata, saya cekiklah leher hantu tu kan. Dan bila hantu tu pusing muka dia, tengok saya, ya Allah bang, muka dia tu sebiji macam patung Annabelle tau. Dan apa lagi, saya lagilah bertambah marah. Terus, saya angkat anak patung tu, niatnya nak hempuk ke lantai. Nasib baiklah masa tu saya cepat tersedar tau. Rupa-rupanya, yang saya tengah pegang tu baby saya sendiri. Dan yang saya nak hempuk tu anak saya sendiri tau. Korang bayangkan lah kalaulah saya ni terlambat sesaat je sedar tu, entah-entah saya dah masuk dalam berita dah. Ibu bunuh anak sendiri. Lepas habis pantang tu, suami saya bawa lah saya pergi berubat kan. Dan Alhamdulillah, lepas kami dah dapatkan rawatan tu, baby saya dah boleh tidur malam dah. Dengan tenang je lah dapat tidur. Dan ustaz tu cakap lah benda yang mengganggu tu sebenarnya ada kaitan dengan suami saya ni lah. Dan bila saya fikir-fikirkan balik, arwah nenek suami saya ni dulu, masa hayatnya lah, masa muda ni, masa sihatnya tu, dia buat kerja bidan tau. Boleh jadilah, mungkin ada benda-benda yang tertinggal yang keluarga suami saya ni tak bersihkan betul-betul. Saya pun pasal benda ni tak berapa pasti sangat lah kan. Nak tuduh pun tak boleh juga kan. Tapi saya rasa mungkin ada juga ibu-ibu yang lain pernah rasa macam saya ni. Wallahu a'lam bissawab. Maaflah kalau cerita saya ni tak seram sangat. Tapi ini adalah kisah benar yang saya alami sendiri. Sekian. Dan ini adalah kisah seram Malaysia yang pertama pada hari ini. Kisahnya short and sweet saja. Siapa yang ada pengalaman macam ni? Dulu kan, yelah, abang KSM pun ada anak dah 4 kan. Jadi, yelah, kadang-kadang tu budak-budak malam-malam susah sangat nak tidur. Asyik menangis je. Kesian pada ibu-ibu yang mengandung tu kan. Okeylah. Tak nak buang-buang masa lagi. Jom kita terus dengan kisah yang kedua untuk hari ini. Okey, untuk kisah yang kedua ni pula, datangnya daripada Nur Ain Shikin Muhammad Her. Macam mana kisah dia tu? Untuk hari ni kan Abang KSM nak bawakan cerita yang berkenaan dengan apa nama tu?
umusibian. Dia ada kena-mengena lah dengan gangguan-gangguan dalam rumah. Okey, jom kita mulakan dengan kisah yang kedua ni. Salam semua. Waalaikumsalam. Saya nak kongsi pengalaman tentang anak kecil saya yang mungkin ada kelebihan daripada Allah. Boleh nampak benda-benda yang kita tak nampak ni lah. Orang kata budak-budak ni kan hijabnya masih terbuka. Jadi memang senanglah nampak makhluk-makhluk alam sebelah ni. Daripada umur anak saya ni 2 tahun, saya dengan suami saya memang dah perasan dah. Yang dia ni kan selalu tegur benda yang kami tak nampak tau. Dan pernah sekali tu, satu malam kami lalu dekat jambatan Pulau Pindang yang baru tu. Dan masa tu kan, kami ni dalam perjalanan nak ke Batu Maung tau. Dan waktu kami dekat atas jambatan tu, cuma ada kereta kami je. Memang sebiji-sebiji kereta kami je yang ada atas tu tau. Memang sunyi sepi lah masa tu. Dan kalau tak silap saya, masa tu lebih kurang dalam pukul 12 lebih malam lah. Dan korang semua bayangkan masa tu kan, anak saya ni dia duduk belakang tau. Dia duduk belakang tu sorang-sorang. Dia duduk, dia menghadap ke tingkap. Entah macam mana entah, saya terperasan yang anak saya ni dia macam tengah melambai-lambai sesuatu dekat luar tu. Bye. Bye-bye. Bye-bye. Kak, akak lambai siapa tu? Bila saya pandang keluar tingkap tu, saya tengok tak nampak apa-apa pun. Terus bang, meremang bulu roma saya ni. Dan suami saya waktu tu kan, dia dah mula rasa lain macam dah. Yelah, kami tak nampak pun apa benda yang anak saya lambai tu. Dalam 10 minit juga tau, anak saya ni duk lambai-lambai benda tu. Bye kakak, bye. Bye. Kakak, kakak dah. Dia nak balik rumah dia dah tu. Mari sini lah, duduk dengan mama sini. Bila dah saya panggil macam tu, teruslah anak saya ni berhenti melambai. Dan dia pun datang dekat depan, duduk dekat atas riba saya. Dan Alhamdulillah bang, nasib baiklah tak jadi apa-apa lepas tu. Dekat rumah pun, dia buat juga benda yang sama tau. Yelah, pernah jadi juga, satu malam tu dalam pukul 2 pagi lebih lah macam tu. Dan anak saya ni dia terbangun, nak susu lah, biasalah budak-budak kan. Sebab masa tu saya memang tak larat sangat dah. Saya pun minta suami saya tolong buatkan tau. Dan suami saya pun dia bangun pergi ke dapur, buatkan susu untuk anak saya ni lah. Yang anak saya ni pula sibuk nak temankan bapa dia, jadi dia pun ikutlah berlari ikut ke dapur juga tau. So, sambil suami saya sibuk wancuh susu kat dapur tu, yang anak saya ni pula sibuk tengok dekat dalam bilik air yang tengah gelap masa tu. Yelah, memang kita orang tak pasang lampu bilik air tu. Pa, kenapa perempuan tu masuk dalam rumah kita, Pa? Perempuan mana pula kakak ni? Tu, dalam bilik air tu. Pa, dia panggil kakak masuk dalam, Pa. Bila dah dengar macam tu je, cepat-cepat suami saya bancuh susu, terus dukung anak ni berlari masuk dalam bilik. Dan sebenarnya kan, kalau nak diikutkan lah, saya sebenarnya ada banyak lagi pengalaman seram yang macam ni. Tapi, yang paling terkesan dekat hati saya ni, pasal lukisan anak saya. Anak saya ni dia memang suka melukis lah. Biasalah kan budak-budak, tak ada benda nak buat, dia bantai lah melukis kan, conteng-conteng kertas lah apa semua. Dan satu hari tu, tanpa sengaja, dia lukis sesuatu yang dia nampak dekat tingkap depan rumah kami tu. Jadi, bila saya tengok lukisan anak saya tu, saya pun tanyalah dia. Kakak, kakak lukis apa ni? Mari sini kejap. Mama nak tengok. Ni Ama, perempuan ni lah yang akak selalu nampak dekat tingkap. Kat sini ada video dia sekali tau. Kita tengok sama-sama video ni. Dia buat apa ni? Dia makan putih. Ni dia kakak lukis dia, kakak nampak kat mana? Nampak kat depan tu. Dekat mana? Dekat tingkap. Ni siapa ni? Cantik tau. Tu, tak cantik. Tu cantik? Yo. Dia baik ke jahat?
Jahat. Ya. Dia duduk kat mana? Duduk kat tingkap. Dia tingkap. Masa saya tengah rakam dia tau. Anak saya tu masa ni lah dia tiba-tiba je macam ternampak sesuatu dekat dinding. Okey, ni video dia. Mak. Ada apa? Aku putus. Kenapa kau dah buat? Ada apa kat situ? Ada pukul. Kan main kat sini. Main. Ada apa kat situ? Tak apa-apa lah. Tu kakak tengok apa tadi? Mana? Ibunya nak pergi kat situ. Ada apa? Ada pukul. Itu kenapa kakak main situ? Jadi kan sebenarnya benda ni, ada yang cakap anak saya ni sebenarnya dia nampak Cik Chong. Dan sejak daripada situlah, anak saya ni jadi penakut sangat-sangat. Sekarang ni umur anak saya tu dah besar sikit lah. Tapi dia punya penakut tu memang teruk sangat-sangat. Saya ni sampai kesian tau tengok dia. Selalu terketar-ketar. Kadang-kadang tu tiba-tiba je berlari-lari-lari menyorok dalam selimut. Dia cakap rumah gelap mama. Dan padahal rumah kami ni elok je terang-menderang tau. Dan kami pun tak tahulah apa sebenarnya yang anak saya ni nampak. Rumah kami ni pula kebetulan memang dalam kebun kelapa sawit. Memang seramlah sikit kawasan ni. Dan itu je lah cerita yang saya nak kongsi kat sini. Doakanlah kami supaya anak kecil saya ni makin kuat semangat. InsyaAllah. Terima kasih semua. Sekian. Dan ini adalah kisah seram Malaysia yang kedua pada hari ini. Macam mana anda rasa dengan kisah yang kedua ni? Yalah, kisah berkenaan dengan anak-anak kita ni kan nampak benda-benda yang tak sepatutnya dia orang nampak kan. Tapi biasalah, orang tua-tua pun banyak yang kata budak-budak ni hijab dia masih terbuka. Jadi memang senanglah nampak benda-benda macam ni. Okey, tak nak buang-buang masa lagi. Jomlah kita terus dengan kisah yang ketiga pada hari ini. Okey, untuk kisah yang ketiga ni pula datangnya daripada Nora Mia Zahra. Kisah berkenaan dengan apa tu? Macamnya Abang KSM kata tadilah. Kisah berkenaan dengan Umu Sibian. Jom kita terus dengan kisah yang ketiga ni. Kisah seram maghrib di jalan shortcut. Satu petang tu, saya ni hantar anak pergi mengaji lah. Nak dijadikan cerita, hari tu saya ni ada hal sikit. Jadi terlewatlah balik. Sampai dekat pekan, dah masuk waktu maghrib tau. Dan azan pun dah dengar dekat radio kereta. So, oleh kerana saya ni nak cepat-cepat sampai dekat rumah, saya pun ikutlah jalan shortcut. Masa saya tengah drive tu kan, tiba-tiba saya dah mula rasa lain macam tau. Rasa meremang je. Jadi saya masih lagi buat tak tahu je lah. Saya pun jalan lagi kan. Dia dah mula buat benda lain pula tau. Saya dah mula bau benda yang busuk sangat tau dalam kereta. Bau dia hanyir tau. Macam bau yang susah lah saya nak gambarkan. Macam bau bangkai pun ada. Tapi saya pasal benda ni saya diamkan je lah. Tak nak lah tegur apa-apa kan. So saya siap dah bagi isyarat lagi dekat anak. Saya tak cakap apa-apa tau. Saya just bagi isyarat. Suruh dia pun sama. Jangan cakap apa-apa juga. Kebetulan kan, masa tu surau dekat situ pun tengah azan. Jadi saya pun teruslah memandu. Sampai je dekat depan rumah kami tak terus masuk dalam tau. Yelah, sebab masa tu azan kan masih berkumandang lagi. So kita orang duduk dululah dalam kereta, tunggu dulu sampai habis azan tu baru kami masuk dalam rumah. Dan saya ni pula niatnya kan masuk-masuk ni je nak terus mandilah. Sebab badan ni memang dah rasa macam melekit sangat, dah tak selesa. Tapi sebelum tu, sebab dah azan kat luar, saya suruhlah anak saya ni pergi ambil wuduk, lepas tu dia solat maghrib dulu.
Dan anak saya dah siap ambil wuduk tu, barulah saya masuk dalam tandas. Okey. Masa saya tengah solat dalam bilik tu kan, anak saya ni duduk sorang-sorang aja dekat luang tamu tu. Dan bila saya sujud yang kali terakhir tu kan, daripada dalam bilik ni, saya macam dengar tau. Dia macam, dia sayup-sayup lah saya dengar yang macam anak saya ni tengah bercakap dengan seseorang kat luar tu. Kakak ni kawan Umi ke? Kenapa akak ada kat luar? Ha? Oh, akak nak masuk Kejap kita bukakan. Saya masa ni berderau lah kan. Cepat-cepat saya habiskan solat saya. Yelah, saya dengar anak bercakap dengan entah siapa lah agaknya kan. Habis je saya bagi salam, saya dengar anak saya tu dah terjerit dah. Umi! Astaghfirullahalazim. Anak aku. Ya Allah, apa hal pula ni? Haralah saya dibuatnya kan. Cepat-cepat saya berlari keluar daripada bilik tu pergi ke ruang tamu. Tengok anak saya tu dah tengah menangis dah. Menggigil-gigil sambil tangan dia tu tekuk kat muka. Kak? Akak? Kenapa ni? Kenapa ni kak? Kenapa? Umi kat luar tu. Kat luar tu ada hantu. Umi kakak takut. Masa tu kan saya pandang je tingkap. Ya Allah. Tengok tingkap rumah tu terbuka luas bang. Cepat-cepat saya tutup tingkap tu semula dan saya terus peluk anak saya. Dan masa ni saya pun bacalah Al-Fatihah kan untuk nak bagi anak saya ni tenang. Saya suruh anak saya ni istighfar banyak-banyak. Dan lepas tu saya suruh dia ucap kalimah syahadah pula. So bila dah lama-lama sikit tu barulah anak saya ni macam dah tenang balik kan. Dan masa ni lah saya tanya dekat dia. Kak, tadi tu kenapa kak? Siapa yang ada kat luar? Kenapa akak buka tingkap time-time maghrib macam ni? Kan Umi dah pesan dah. Kalau maghrib, tutup tingkap. Jangan buka. Tadi akak dengar kawan Umi bagi salam. Akak bukalah tingkap tu. Kawan Umi? Kawan Umi yang mana kak? Macam mana akak tahu dia tu kawan Umi? Akak tak tahulah. Akak ingatkan dia tu kawan Umi. Perempuan tu lawa tau Mi. Rambut dia panjang. Lurus saja. Kakak ni. Dah tu kalau cantik lawa macam tu kenapa kakak menjerit tadi? Mi nak tahu tak? Dia suruh kakak buka pintu. Tapi pintu kan kunci. Kakak cakaplah dengan dia. Nanti tunggu Mi habis solat nanti baru kakak buka. Lah habis tu? Kenapa kakak jerit-jerit? Akak jerit sebab muka dia tu, Mi. Muka dia tukar, Mi. Tukar jadi hantu. Mata dia merah. Bau dia busuk sangat tau. Tak tahulah bau apa, Mi. Tapi memang busuk sangat-sangat. Masa tu kan, ya Allah bang. Jantung saya dah macam nak luruh dah. Bila dengar anak saya cakap macam tu kan. Terus, saya peluk anak saya kuat-kuat. Yelah, kesian tengok dia tau masa tu. Dah menggigil-gigil takut sebab dia ingatkan benda tu kawan saya kan. Nasib baiklah kunci rumah tu saya bawa masuk dalam bilik. Korang bayangkanlah kalaulah saya tak bawa kunci rumah tu masuk dalam bilik. Apa jadi kalau anak saya buka pintu? Saya sendiri memang tak dapat nak bayang lah pasal benda ni. So, moral of the story lah. Orang tua-tua dulu dah pesan dah kan. Jangan buka pintu ataupun tingkap time-time maghrib. Sebab tak nak benda-benda macam ni jadilah. Sekian. Dan ini adalah kisah seram Malaysia yang ketiga pada hari ni. Macam mana anda rasa dengan kisah yang ketiga ni? Menarik tak menarik? Pasal time-time maghrib pergi buka tingkap, buka pintu tu bahaya juga tau. Korang ingatlah, take note lah Pesanlah pada anak-anak tu kan. Time-time maghrib jangan main kat luar. Tingkap ke pintu ke tutup time maghrib. Okeylah. Tak nak buang-buang masa lagi. Jom kita pergi ke kisah yang keempat untuk hari ni.
Okey, untuk kisah yang keempat ni datangnya daripada Zul. Zul. Jom kita terus dengan kisahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zul dan saya nak kongsikan satu pengalaman seram masa saya mula-mula masuk kolej dulu. Dan kalau tak silap saya, masa tu tahun 2014 lah. Dan saya baru umur 17 tahun masa tu. Jadi cerita dia macam ni tau. Saya ni terpaksa belajar berdikari lah. Yelah, ayah saya ni memang tegas orangnya. Masuk asrama ni pun dia lah yang paksa. Dan untuk pengetahuan pendengar semualah, kolej yang saya masuk ni dekat Kedah tau. Dekat juga dengan Mardi. Dan tak jauh daripada universiti besar dekat utara. Korang boleh teka sendirilah kat mana kan? Okey. Nak dijadikan cerita, bila habis minggu orientasi tu, saya dengan roommate saya yang 4 orang tu ada banyak masa terluang. Jadi, bila dah tak tahu nak buat apa ni, malam Sabtu tu masing-masing dah termenung dah. Tak tahu nak buat apa kan? Termenung je lah tengok dinding. Aduh, boring siut. Apa benda kita nak buat ni? Aku ada idea ni. Tapi, itulah. Tak tahulah korang ni berani ke tak. Apa hal pula? Tak berani ke? Apa? Kau ingat kita orang ni penakut ke apa? Tak adalah kata korang ni penakut. Tapi aku tak rasalah korang ni berani punya. Korang ajar kau Cakap je lah apa benda cadangan kau tu. Kita ni semua lelaki lah weh. Bukannya perempuan nak takut-takut. Yelah doh. Cakap je lah apa benda cadangan kau tu. Kau ni sakit hati je lah aku layan kau. Janganlah marah. Relax lah dulu. Dengar. Apa kata kita pergi tengok asrama lama tu tak? Korang berani tak? Asrama lama ni sebenarnya tak jauh pun daripada asrama kami tu. Dan apa yang membuatkan asrama lama ni unik sikit ataupun lain macam lah senang kata kan? Kalau asrama baru tu dia ada 4 blok tau. Bertingkat-tingkat. Ada blok untuk junior, ada blok untuk senior dan ada bangunan untuk lelaki dan ada bangunan untuk perempuan. Tapi asrama lama ni dia memang lain macam sikit. Dia cuma 1 tingkat aja. Dan katanya dulu itu adalah tempat yang digunakan untuk buat bidang tanaman dekat situ. Dan oleh kerana kita orang ni, budak-budak lelaki kan, biasalah lelaki. Dengan ego dia tu, konon-kononnya pantang dicabar lah. Nak pula bila member tu kata, kita orang penakut kan. Lagilah terbakar-bakar rasanya hati ni. Nak dijadikan cerita kan, petang tu, kami berlima pergi ke situ tau. Konon-kononnya nak menunjukkan kejantanan lah, keberanian lah kan. Tapi nasib kita orang ni tak baik. Masa kita orang sampai aja dekat asrama lama tu, ada pula seorang Pak Gad dekat situ. Nama dia ni Cik Man lah. Kita orang memang kenal dengan Cik Man ni tau. Jadi, bila dia dah nampak kita orang ni, memang kena tahan lah ceritanya. Korang ni semua nak pergi mana ni? Dah maghrib macam ni, korang nak pergi mana ni weh? Cik Man, kita orang nak masuk sekejap dalam ni boleh ke Cik Man? Alah, bukan nak buat apa pun Cik Man. Saja je nak tengok-tengok kejap. Korang nak masuk dalam ni, nak buat apa? Dah maghrib macam ni. Korang tak tahu ke? Kan sini kawasan larangan. Dah. Pergi balik asrama. Masa ni kan, kawan saya si Arif ni tengahlah sibuk duk usah-usah duk pujuk-pujuk Cik Man tu kan. Dan saya ni pula nampak sesuatu yang menarik perhatian saya tau. Masa tu kan, saya nampak seorang budak kecil. Mungkinlah budak tu umur dalam 5-6 tahun macam tu. Dan budak ni kan, dia berdiri tak jauh pun daripada kita orang tau. Jadi, bila saya dah nampak budak tu, saya pun pandang je lah kan. Pandang. Lepas tu, budak tu dia macam perasan tau, yang saya tengah tengok dia. Jadi, dia pandang saya, dia senyum. Siap lambai lagi dekat saya. Engkau ni dari tadi senyum dah. Kenapa? Dah. Jomlah kita balik asrama. Tak dapat masuk weh. Nasib baik Cik Man tak kasih tahu dekat warden. Kalau tak habis dah kita. Masa ni kan saya memang tak cakap apalah. Bila dah saya pandang balik semula tempat yang saya nampak budak kecil tu tadi, budak kecil tu dah hilang dah. Dia dah tak ada dah kat situ tau. So,
masa ni saya memang tak rasa apalah. Dan kita orang pun teruslah balik semula ke asrama. Yelah, dah nak maghrib kan. So, nak dijadikan cerita lah. Lepas seminggu tu, saya ni macam masih tak puas hati lagi tau. Yelah, nak cuba lagi juga pergi masuk dalam asrama lama tu. Yelah, sebab kita macam curious juga. Yelah, saya tak pernah masuk dalam tu, tak tahu apa dalam tu kan. Kita ni nak tahulah. Tapi kali ni, saya pergi seorang-seorang aja. Dan petang tu, saya nekat tau. Saya keluar daripada asrama tu senyap-senyap aja. Tapi, memang tak lepas jugalah. Kebetulan masa saya sampai je dekat asrama lama tu, saya terserempak lagi dengan Cik Man tau. Yelah, Cik Man yang marah kita orang hari tu lah. Lah, engkau lagi. Engkau nak apa lagi ni? Mana boleh masuk dalam ni? Kau ni jangan bukan-bukan Hari tu aku dah lepaskan, aku tak beritahu warden tau. Ni kau nak kena ke apa? Tak cik, tak. Saya datang sini memang nak cari cik lah. Sudah engkau. Apa hal pula kau nak cari aku? Cik Man, saya nak tanya sikit boleh tak cik? Dekat sini ada ke keluarga yang ada anak kecil? Anak kecil? Anak kecil tu maksud kau macam mana? Alah, budak kecil lah. Takkan saya nak lukis pula. Kau ni. Kau mulut kau. Ada tu ada. Tapi, kenapa kau tanya macam ni? Cuba kau cakap dengan cik. Cik Man ingat tak? Minggu lepas kan Cik Man ada tahan kita orang kat sini kan? Ingat? Kenapa? Cik Man nak tahu tak? Masa tu kan, saya ada nampak seorang budak kecil tau. Umur dia tu macam, mungkinlah dalam 5-6 tahun lah macam tu. Tu anak siapa tu Cik Man? Yang itu ke? Okey. Dekat sini memang ada staf yang ada anak kecil. Tapi paling kecil pun umur dalam 7 tahun ke 8 tahun macam tu. Semua dah sekolah dah. Kalau kau kata pasal tu, budak tu memang ada kat sini. Kau nampak dia kan? Dekat tepi asrama lama tu Cik, betul lah tu. Dekat situ. Betul-betul kat tepi bangunan tu. Kalau yang itu, susahlah aku nak cakap. Aku pun sebenarnya malas nak cerita benda-benda macam ni. Lagipun kan dah nak senja ni. Kenapa pula cik? Cerita je lah. Kau ni. Dia macam ni lah Budak tu, dia kadang-kadang ada tau. Kadang-kadang tak ada. Dan biasanya kalau nak jumpa dengan dia tu, waktu senja-senja macam ni lah. Tapi ikut nasib lah. Kadang-kadang ada, kadang-kadang tak jumpa pun. Bila dah Cik Man kata gitu kan, saya duduk kat situ kan lama juga tau. Saya termenung, duduk fikir. Macam tak boleh nak loading kan. Apa maksud Cik Man ni sebenarnya? Dah lama tu, barulah otak saya ni bersambung. La ilaha illallah. Rupa-rupanya yang saya nampak tu bukannya anak orang. Entah anak jin manalah kan yang saya boleh nampak masa tu. Dan kalau mengikut daripada cerita Cik Man ni, sebenarnya kawasan asrama lama tu memang ada banyak sangat gangguan. Yelah, dekat tempat tu kan memang keliling kawasan tu pokok kelapa sawit. Dan boleh kata kawasan tu memang agak seram jugalah. Dan kenapa kita orang kena pindah ke asrama baru tu pun, sebab dekat sini dulu selalu sangat jadi histeria tau. Itu pasal lah pihak sekolah buat asrama baru. Dan asrama lama tu memang lepas dah pindah ke asrama baru, tak ada sesiapa pun yang berani masuk lepas tu. Jadi, saya pun tanyalah kat Cik Man tau. Cik Man tak takut ke tinggal kat sini? Yelah, kan Cik Man dah tahu ada banyak gangguan kat sini. Alah engkau ni, apa nak ditakutkan? Dulu-dulu tu adalah takut juga. Tapi, sekarang dah biasa dah. Yelah, sekarang ni kita orang selalu buat majlis bacaan Yasin dekat sini. Dah ada ngaji, dah ada azan apa semua. Dah lama dah benda tu tak ganggu pun. Dan macam itulah kisah seram saya ni KSM. Nak kata seram sangat tu taklah juga. Tapi sampai sekarang saya ingat lagi pengalaman ni. Sekian. Dan ini adalah kisah seram Malaysia yang keempat pada hari ini. Macam mana anda rasa dengan kisah yang keempat ni? Menarik tak menarik? Kisah berkenaan dengan sahabat kita nama dia Zul. Zaman-zaman dia asrama dululah. Dia pernah nampak seorang budak yang orang lain tak nampak. Dia seorang je yang nampak kan. Yelah, rezeki lah tu ya. Okey.
Sebab hari ni Abang KSM ada lagi satu cerita, tapi cerita ni disampaikan oleh pendengar kita. Jadi kita dengarkan sama-sama lepas ni ya. Jom kita teruskan dengan kisah yang kelima pula. Okey, untuk kisah yang terakhir pada hari ni, datangnya daripada Muhammad Iskandar, daripada Bacok, Kelantan. Jom kita dengarkan sama-sama kisah daripada Iskandar ni. Okey, Assalamualaikum bang. Saya ni Iskandar. Saya daripada Bacok, Kelantan. Saya duduk sini, kampung saya. Okey, cerita ni pasal time saya nak balik daripada UPSI, Tanjung Maling ke Kelantan. Okey, saya ni belajar dekat sana, belajar tahun akhir Last semester gitu saya nak balik lah. Dan tu saya balik daripada UPSI tu dalam pukul 1 pagi. Saya gerak seorang malam, lalu ikut Simpang Pulau dan lalu ikut Merah Highland Okey, dan saya bawa kereta tu bang, mula-mula okey lagi bang, mula-mula okey lagi. Sampailah dekat nak sampai ke Merah Highland, dia ada terowong kecil, terowong pendek je. Okey, time dekat situ saya macam tak sedap hati. Time tu saya buka tingkap sambil-sambil nak isap rokok. Tiba-tiba rasa tak sedap hati. Lepas tu saya pun pasang dah mengaji Saya pasang surau-surau. Sekali saya tengok dekat cermin yang pandang belakang tu, sekali saya nampak pocong bang. Muka hitam, kainnya lusuh bang. Memang ya Allah time tu. Tapi alhamdulillah lah time tu tak ada apa-apa lagi kan. Okey, bila dah itu tu dalam 5 minit dalam 5 minit saya pun tengok balik tak ada. Okey, sampailah dekat masjid lodging tu, saya rehat kejap. Lepas pada tu dalam setengah jam saya pun gerak balik. Okey, saya ingatkan time tu okey lagi. Lepas lah daripada pocong tu. Sekali dalam dekat dengan perkampungan orang asli, di lodging tu, sekali lagi bang. Dia sekali ni dia tak duduk dalam kereta dah. Dia duduk tepi jalan. Ya Allah bang, time tu abang bayangkan time tu saya sorang-sorang tengah malam. Okey, kisah kedua ni time saya dengan tunang saya bang. Time tu saya pergi ambil dia dekat KL, nak balik ke Kelantan nak balik ke Bacok. Okey, time tu saya lalu ikut tu lalu ikut Merapu, Gung Musa apa. Okey, mula-mula tu tak ada apa lagi. Tapi sampailah dekat dengan Ciku, Gua Musan tu, time tu dia start seram bang. Time tu memang orang tak ada langsung bang, orang tak ada, sunyi lah dengan gelap punya. Lepas tu tiba-tiba adalah kereta sebiji daripada hadapan dia datang, dia pun bagi lampu tinggi. Saya ingatkan selalu macam orang nak lintas ke belakang yang kita, orang nak potong kita. Okey, saya tengok tak ada orang belakang nak potong Lepas tu saya pun abaikan je, saya abaikan. Datang lagi dalam 3-4 kereta dia sama je. Lepas tu saya pun tak sedap hati. Time tu baru saya merasa pelik sebab saya tekan minyak, kereta ni tak gerak. Okey, lepas tu duduk kejap. Saya pun tengok bang, rupa-rupanya ada benda atas kereta saya bang. Kain dia tu terjurai di tepi tingkap saya bang. Time tu saya pun ya Allah, sudahlah lah. Lepas tu time tu tunang saya dia tidur kat tepi. Dia tidur kat tepi Sekali dia bangun. Dia tanya saya, okey tak okey tak bang? Lepas tu saya cakap okey, tak ada apa. Saya pun nak toleh lah tengok tunang saya kat sebelah ni Sekali bang, saya tengok benda tu terbang dekat sebelah tunang saya kat luar tingkap.
dengan muka huduh, dengan bertaringnya, dengan kain, lusuhnya, rambut panjang bang. Ya Allah bang, time tu bang. Lepas tu tunang saya tu dia tengoklah muka saya macam muka terkejut kan. Dia pun naklah paling kat sebelah dia tu, nak tengok apa yang saya nampak kan. Dia tanya dia nak paling tu, saya ambil bantas, saya tekuk muka dia, saya cakap, "Yang, jangan paling bayang, jangan paling." Lepas tu dia pun duduk di sini kan. Lepas tu lama sikit tu benda tu hilang. Benda tu hilang. Lepas time tu saya azan. Alhamdulillah benda tu hilang. Sampailah dekat dengan Kuala Kerai. Sampai Kuala Kerai, dia pun tanya saya apa. Tu saya cakap lah, tak ada apa. Cuma benda tu je, dia just nak main-main Okey bang. Dia mula start jadi benda ni time 2015. Time arwah nenek saya meninggal. Benda tu datang dekat saya. Sebab saya ni, nenek saya ni, dia keturunan Raja Jembal. Kalau orang Kelantan dia tahu Raja Jembal, Raja pertama Kelantan tu. Keturunan tu. Sebab dulu-dulu orang dulu raja apa, dia guna benda ni untuk melindungi dia. Sejak itulah saya rasa macam tak takut. Memang saya banyaklah bang saya nampak. Saya pernah nampak penanggal, saya pernah nampak pocong, saya pernah nampak Pontianak, saya pernah nampak hantu raya. Hantu raya tu dekat rumah sewa saya dekat Tanjung Malim dulu. Banyaklah lagi bang. Tapi tu je. Tak salah mana pun, just nak cerita kat abang. Bagi ada cerita sikit abang. Tapi tu bang, saya nak cakap, saya ni supporter. Supporter itu abang. Memang saya minat betul dengan cerita abang. Okey bang, lupa bang. Nak suruh abang promote kedai makan saya boleh tak? Sebab saya baru buka kedai makan bang. Baru bulan ni buka. Saya buka kedai nasi ulam di Baruh, Pengkalan Petah, Bacok, Kelantan. Okey bang, terima kasih bang. Semoga abang dan family dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala selalu, dan semoga abang dan keluarga dilimpahkan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan amin ya rabbal alamin. Pada mana yang ada dekat-dekat dengan sahabat kita ni, pergilah jenguk-jenguk dekat dia punya kedai makan tu kan. Mana tahu kalau sedap, nanti komen kat sini. Boleh ajak geng-geng lain datang makan sekali ya. Dan terima kasih pada sahabat kita ni untuk ceritanya. Menarik sangat-sangat, walaupun pendek-pendek je ceritanya kan. Tapi alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak atas perkongsiannya. Baiklah, dengan ini berakhirlah sudah kisah seram Malaysia untuk hari ini. Semoga anda semua terhibur dengan kisah-kisah yang Abang KSM sampaikan. Abang KSM nak minta ampun, nak minta maaf kalau ada tersilap kata ataupun terkasar bahasa. Harap sahabat semua dapat maafkan abang ya. Mana yang belum like tu, tekanlah button like tu dulu. Mana yang belum subscribe tu, tekanlah button subscribe tu ya. Jomlah support channel KSM. Kita kan geng. Dengan ini berakhirlah sudah kisah seram Malaysia untuk hari ini. Jumpa lagi esok pada pukul 4 petang, insya-Allah. Terima kasih semua. Assalamualaikum.